Dan orang kata saka ni dikatakan adalah perjanjian antara nenek moyang kita yang dahulu-dahulu dengan jin ataupun iblis ya. Jadi 7 keturunan dan hari ini kita akan bincangkan dari segi ialah perubatan Islam, rawatan tradisionalnya bagaimana, dan yang menariknya hari ini kita nak bincangkan apakah istilah saka ini dari sudut pandang psikologi. Betul ke sakit mental ataupun sakit macam mana kan? Jadi hari ini kita bawakan 2 orang panel. Nak kenal tak? Nah, macam mana Sako. Saka. Jadi hari ini panel kita 2 orang. Kita bawakan kepada anda yang berbahagia Ustaz Datuk Syarhan Syafiee, pengamal perubatan Islam, dan juga yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din, pakar psikologi kaunseling UPNM. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Datuk. Wah, ada lagu Misha Umar ni. Silakan. Okey. Ya, berikan tepukan sekali lagi untuk panel kita. Okey, hari ini kita bawakan kepada anda pengamal perubatan Islam dan juga pakar psikologi kaunseling nak cerita tentang saka ini yang banyak membelenggu anda. Sebab ada yang rasa macam tahu-tahu dah ada saka. Tak tahu saka ni datang daripada mana, tahu-tahu dia dah jadi macam tak boleh nak berfikiran dengan waras dan sebagainya lah. Tapi apa pun, kita nak kongsikan bersama dengan anda pengakuan sebenar mereka yang mengalami saka. Jom kita saksikan. Saya nak kongsikan kisah saya yang pernah mempunyai saka. Dan kisah ni berlaku pada tahun lepas. Nenek saya meninggal pada waktu maghrib. Dan kalau nak tahu, nenek saya ni seorang yang sangat cantik. Dan kecantikan nenek saya ni menjadi bualan mulut orang kampung. Satu lagi perkara, nenek saya ni pandai ubatkan orang. Semua jenis penyakit nenek saya pandai ubatkan. Senang kata dia ni seorang dukun lah. Pada satu hari sebelum, dalam 2 hari, 3 hari sebelum nenek saya meninggal, nenek saya ada hadiahkan saya seutas rantai emas. Saya tak tahu pun. Rupa-rupanya di sebalik hadiah rantai emas yang arwah nenek saya bagi, ada maksud yang tersembunyi. Pada malam selepas nenek saya meninggal, saya bermimpi ada seorang nenek kebayan datang dalam mimpi saya. Saya rasa pelik, mimpi ke realiti? Dan saya ambil keputusan, saya ceritakan kisah mimpi saya ni dekat mak ayah saya. Dan mak ayah saya bawa saya pergi berubat. Dan rupa-rupanya ustaz cakap saya ada saka. Dan saka tu adalah dari arwah nenek saya. Okey, baik. Itu adalah pengakuan seorang yang mengalami saka yang tak tahu kehadiran saka dalam tubuh badannya. Jadi, saya terus nak tanyakan kepada Ustaz Datuk Syarhan. Sebenarnya saka ni, orang cakap saka daripada nenek moyang 7 keturunan. Saka ni yang benda ke saka? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alif lam mim dzalikal kitabu la ghaiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat berbicara tentang satu tajuk yang begitu hebat, satu tajuk yang menjadi begitu panas dalam masyarakat Melayu pada hari ini iaitu saka. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita di antara sifat-sifat orang yang beriman itu dia meyakini dan percaya pada benda-benda gaib. Yang mana benda gaib ini banyak. Dalam dewan kita ni sendiri pun banyak benda gaib yang kita tak nampak. Bukan maksud saya jin iblis. Aircon yang kita rasa sejuk ni kita nampak, blower aircon tu, tapi kita tak nampak udara dia. Mic yang saya pegang ni kita nampak, tapi tak nampak suara masuk ke telinga. Kursi yang saya duduk ni kalau tepuk dia keluar debu. Kursi nampak debu, kita tak nampak dah. Jadi jangan cerita benda di luar sana tentang syurga neraka, dosa pahala, alam gaib, jin, iblis, malaikat, itu banyak. Jadi merujuk kepada persoalan apa itu saka. Saka ialah satu perjanjian. MOU.
yang telah dibuat oleh nenek moyang kita satu ketika dahulu dengan jin ataupun iblis laknatullah untuk mendapatkan kehebatan tertentu. Yang pertama, kekuatan. Orang zaman dulu buka tanah. Sebelum ada Felda, sebelum ada Fekra, tu kita pergi teroka tanah 20 hektar pada masa tu, tak ada eskavator pun, tak ada jentolok pun, dengan tulang 4 kerak, pokok balok besar-besar tayar kereta, dia boleh tebang jadi padang bola. Kekuatan mari mana masa tu? Ataupun untuk mendapatkan kehebatan tertentu seperti kecantikan. Orang zaman dulu nak cantik, tak ada pakai bedak. Nak keluar ada isyarat tubuh, baca kat muka, pakai susuk dan sebagainya. Yang ketiga, untuk mendapatkan perubatan. Orang zaman dulu-dulu sakit tak pergi hospital, tuan-tuan. Orang zaman dulu sakit, ranking yang pertama perubatan dia adalah Tok Bomo pada masa itu. Tahun 40-an, tahun 50-an. Untuk mendapatkan perbidanan. Orang zaman dulu nak beranak tak beranak di hospital. Tok bidan zaman dulu peranan yang begitu hebat. Saya yakin makcik-makcik, pocik-pocik depan saya ni pun beranak di rumah, bukan hospital pada masa itu. Betul atau tidak? Yes. Ataupun untuk mendapatkan penjagaan tertentu. Nak suruh jaga anak cucu, buka kebun 20 hektar, tanam jagung padi, tikus, monyet tak makan pun makanan dia, siapa jaga? Ataupun persilatan, kekebalan dan sebagainya dengan syarat-syarat yang tertentu, biasanya 7 keturunan. Okey. Baik Ustaz, 7 keturunan. Selanjutnya kejap lagi nanti saya nak tanya dari sudut pandang psikologi. Apa sebenarnya istilah saka ni dari sudut psikologi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Ustaz Datuk Syaran dan juga ahli-ahli kita pada hari ini. Okey, pada aspek psikologi, bila kita kata saka ni dia tak ada apa-apa yang memberi impact. Dia bukannya apabila seorang tu sama ada saka tak ada saka, dia bukan satu kategori penyakit dan sebagainya. Okay. Saka ni sebenarnya adalah satu fenomena. Dia satu fenomena yang wujud, yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam kehidupan kita, seperti yang terangkan oleh Ustaz Syahran tadi. Dia merupakan satu, kalau kita tengok saka ni dalam kamus yang simple, dia kata anak, keturunan, satu kesinambungan. Okey, satu yang sifatnya turun-temurun. Okey, dia ada nature, dia ada fitrahnya. Jadi pada aspek yang pertama, kita kena memahami bahawa saka adalah merupakan satu fenomena yang ada di dalam alam. Cuma apabila wujud fenomena ni, kadang-kadang kita tidak ada pilihan. Sama juga apabila kita mendapat seorang anak yang sempurna dan ada anak yang cacat. Bukan kita merancang dan sebagainya, tiba-tiba datang. Sama juga dengan saka ini. Tiba-tiba aja, yang kita tengok klip video tadi pun kan, tiba-tiba aja dia kata dia ada benda tu. Sedangkan kalau kita tengok kepada definisi Ustaz tadi, saka adalah merupakan MOU Ustaz kan, satu perjanjian yang telah pun wujud turun-temurun. Generasi sebelum ini yang diturunkan. 7 keturunan melalui anak, cucu dan sebagainya. Jadi dalam konteks psikologi, ianya satu fenomena. Tetapi walau macam mana pun, apabila kita bercakap tentang satu fenomena, dia ada kesannya, impact dia. Ini yang kita nak tengok. Kan? Pada aspek psikologi, kita akan melihat kepada apakah impact saka itu kepada individu, orang yang terlibat di dalam konteks itu. Kemudian impact saka itu kepada keluarga, sistem dia lah. Kalau isteri kepada suami, kemudian kepada mentua dan sebagainya, kepada anak-anak dan juga kerjaya dan juga kejiranan dan sebagainya. Kalau kita tengok ni saka sebenarnya ada impact dia. Betul, dan salah satu impactnya adalah orang kata bila ada saka ni boleh menyebabkan pasangan suami isteri itu bercerai. Itu kemudiannya lah. Betul atau tidak? Kita akan berehat dulu. Kembali lagi selepas ini dalam Ping Pong. Kembali lagi dalam Ping Pong. Lain macam dia punya semangat. Ada saka ke? Saka. Okey, baik Ustaz. Sebenarnya apa tanda-tanda kalau kita melihat orang ini ada saka? Kadang kita tengok dia normal, rupanya kat rumah dah macam cegalaru dah. Okey, tanda-tanda orang yang ada saka ni ada terbagi kepada 2 kategori. Yang pertama, dia mempunyai tanda-tanda masa jaga dan tanda-tanda masa tidur. Okey. Tidur diwarnai dengan mimpi-mimpi yang takut. Saya akan cerita apa mimpi-mimpi itu. Kalau ada tolong right yang ada depan saya ni. Saya bimbang orang Negeri Sembilan ni. Kerana di klinik saya tu 10 orang yang buat rawatan, 7 orang daripada Nogori. Ya ke? Yang saya takut ni sebab dia banyak adat sana.
Adat-adat ni kadang-kadang melibatkan saka bakar. Bukan Ustaz kata-kata takut ni macam mana? Yang pertama, tanda yang pertama kita tengok depan kita ni sekiranya orang tu bergelisah. Dengar saya ceramah ni rasa macam tak sedar. Rasa macam nak bangun keluar pergi tandas. Tolong tangkap penerbit kalau ada macam ni. Yang pertama masa tidur. Tanda orang yang pertama, orang yang ada saka ni dia susah tidur malam. Sebab dia ada masalah. Yang kedua, tidur malam mimpi jatuh daripada tempat yang tinggi terkejut. Lepas tu nak tidur pula susah. Yang ketiga, sekiranya bermimpi dikejar binatang. Sampai letih dalam mimpi tu dikejar. Yang keempat, bermimpi sekiranya ada benda-benda tajam yang mengancam dia. Lagi satu, mimpi menyusukan anak. Yes. Mimpi yang menyusukan anak, sesiapa yang bermimpi dengan mimpi ini, 90% confirm dia ada saka. Oh, okey. Cukup bahaya Tinggi. Saya ceramah di mana pun, mimpi ini cukup bahaya. Apatah lagi baby yang kita menyusui itu, walaupun anak kita. Itu dikategorikan baby. Ustaz, kalau mimpi menyusukan anak, biasanya yang perempuan akan mimpi kan? Bukan yang lelaki tak, Ustaz? Yang lelaki pun ada. Ada? Dalam mimpi semua boleh berlaku. Kadang-kadang yang lelaki jumpa saya menyusui anak. Saya lelaki, Ustaz, tak ada susu pun, tapi saya menyusukan anak. Yes. Ataupun mungkin dia bermimpi, dia nampak orang lain menyusukan anak. Sama juga. Yang penting karakter dalam mimpi ini adalah baby. Menyusui, itu main point dia. Yang keseterusnya, sekiranya bermimpi orang yang telah mati satu ketika dulu balik bagi sesuatu pada kita. Tolong simpan bukusan yang elok-elok ni, yang keturunan kita punya, kamulah generasi yang menyimpannya. Kita kata saya terima. Seterusnya, saka juga dihantui biasanya dengan mimpi-mimpi satu environment, satu suasana yang mana masa kecil dulu kita hidup di rumah tu. Faham? Ingat ada kita darjah satu dulu hidup di mana? Telaganya sini, paitnya sini, kolohnya sini, pokok macang besarnya sini. Tiba-tiba benda tu dah tak ada pun, dah jadi perumahan dah. Tiba-tiba sekarang kita mimpi environment kita hidup masa kecil dulu. Faham? Seterusnya, saka juga dihantui oleh mimpi-mimpi yang menakutkan, terutamanya kita bermimpi terbang, jatuh tempat tinggi, kita bermimpi kawasan kotor, berada di kawasan kubur, berada di kawasan sunyi. Ini semua tanda-tanda mimpi orang yang mempunyai saka. Okey. Masa jaga. Kita Ustaz, saya mencelah sikit. Boleh. Okey, saka, dia ada orang yang akan berdamping dengan saka. Yes. Adakah masih ada lagi dalam zaman sekarang ni orang yang nak berdamping dengan saka? Yes. Ataupun saka tu datang berdamping dengan dia tanpa disedari? Yes. Soalan dua-dua betul. Maksud saya, ada orang yang mencari saka sekarang ini. Cari orang lain. Yes, orang lain nak buang, dia cari. Kenapa? Dia nak menurun dalam perubatan. Orang pergi berubat, dia boleh nampak. Belum cerita lagi pun, macam cerita Atom Pair dalam cerita Piramli itu. Itulah unsur-unsur. Saya tak kata dia ada saka, tapi jalan cerita tu, itulah cara orang yang ada saka. Dia nak menurun. Dan kadang-kadang, ni yang kita takut, saka datang dalam tubuh badan kita, keturunan kita tanpa kita diundang. Lepas ni saya akan cerita bagaimana saka tu boleh berpindah pada anak cucu. Ya. Ini satu slot yang cantik. Baik Ustaz Datuk. Kalau kata Profesor Datuk pula kan, dari segi psikologi, bila orang yang mengalami saka ni, dia akan hadapi psikospiritual ya. Jadi sebenarnya apa gejala dia, dan sebenarnya psikospiritual ni macam mana? Apa yang dia hadapi, alami? Okey, psikospiritual ni satu keadaan di mana dia mengalami macam Ustaz kata tadi lah. Dia mengalami keadaan-keadaan mimpi yang Ustaz kata ada dua alam kan. Alam sedar dia dengan alam tidak sedar. Kan? Dia mengalami benda tu. Itu adalah kewujudan dia. Okay? Kemudian apabila dia cuba nak memahami, dia ada masalah untuk nak memahami. Apabila dia cuba nak memahami, dia ada gangguan. Sebab apabila dia nak ada ownership ataupun dia nak menerima hakikat tu, dia tak boleh nak terima hakikat. Satu. Yang kedua, dia faham. Dia dapat menerima sedikit hakikat. Dia tahu ini dan sebagainya. Tetapi dia rasa takut. Dan lebih buruk lagi, dia rasa malu. Sebab masyarakat kita ni memang malu. Banyak orang yang pergi macam nak jumpa ustaz. Saya rasa yang pergi jumpa ustaz tu dah peringkat teruk dah. Yang dah peringkat orang kata 80%, 90% gangguan tu dah maksimum dah. Sedangkan dia dah tahu benda tu pada kadar 10%, 20%. Dia dah nampak dah. Tapi dia masih lagi pendam, dia masih lagi malu untuk nak berkongsi dengan orang yang lain. Ini masyarakat kita. Masyarakat
yang biasa dimiliki oleh orang Melayu kita. Kan? Okey. Baik, jadi jika mereka yang mangsa ni kalau jumpa pada pakar psikologi, sebenarnya apa yang pakar psikologi ni boleh bantu dan apa yang tak boleh bantu? Apa yang kita akan bantu dia adalah pertama sekali kita nak bagi dia memahami bahawa dia mesti faham bahawa dia menghadapi fenomena ini. Benda ni ada di dalam sistem kehidupan dia. Okey, sebab tu kita kata ianya satu fenomena yang datang tidak dijemput. Macam Ustaz katalah kan, dia satu perjanjian lama, dia pun tak tahu, tiba-tiba aja ada benda tu. Dan di sini yang kita nak kena bagi dia faham. Dalam kaunseling psikologi kita akan membawa dia memahami dahulu yang pertama. Bila dia dah memahami, kemudian yang kedua kita membawa dia kepada melihat kepada nature dia tu. Apa dia nature dia? Adakah nature dia ni perkara-perkara yang berkaitan dengan itulah, yang mana yang teruk ke tak teruk ke, perkara-perkara yang melibatkan kepada diri dia ke, keluarga dan sebagainya kan, bagi dia memahami keadaan situ. Okey, kemudian apabila dia nak bertindak, bila dia nak bertindak, dekat sini kita dah tahu dah bahawa saya dah tak boleh tolong dah. Sebenarnya takat situ saja. Kita sebagai ahli psikologi ataupun kaunselor, kita tahu bahawa itu limit kita takat tu. Orang yang akan tolong adalah spiritual. Spiritual adalah ustaz. Bagilah pada kita ustaz. kena bagi dekat ustaz. Datuk Prof, nak tanya sikit ya. Sila. Saka ni kita dengar di kalangan masyarakat Melayu. Ya. Macam mana pula dengan masyarakat lain? Masyarakat apa ni, orang putih ke, orang India ke, orang Cina ke? Ada kajian, kajian menunjukkan ada. Malahan dalam masyarakat kita pun ada orang Cina yang berubat dan sebagainya, orang India yang berubat dan sebagainya, ada. Cuma budaya tu adalah budaya mereka lah. Sebab dalam konteks ini Ustaz akan menceritakan lagi lah pada aspek spiritual dan sebagainya, berteraskan kepada keimanan dan sebagainya kan. Nah, itu elemen-elemen lain pula yang akan ni apa dia tu, benda ni memang ada dalam semua budaya, cuma di dalam silang budaya. Apabila dalam konteks kita percaya kan kepada kita punya tauhid, kita punya keimanan dan sebagainya kan, itu cara rawatan dia adalah berbeza-beza. Betul. Dan sebenarnya kita nak tahu macam Ustaz Datuk Syahran cakap tadi, bagaimana saka ini mengganggu anak-anak kita, keluarga kita, kenalan kita, semuanya dalam Pinpoint. Kita berehat nanti, kembali lagi selepas ini dalam kita kembali lagi dalam Okey. Okey, pada penonton kita masih lagi membicarakan tentang saka. Jadi soalan tadi kita nak berikan kepada Ustaz Datuk Syahran, bagaimana tanda-tanda yang kita boleh nampak jika seseorang itu mengalami saka dalam keadaan sedar? Okey. Yang pertama, tanda masa jaga ialah apabila dia mempunyai sesuatu penyakit, pergi jumpa doktor, tak jumpa nak diagnos penyakit apa. Akhir sekali doktor kata, makcik balik bubat kampung. Ni. Okey. Seterusnya, sekiranya bangun pada waktu pagi, ada kesan lebam pada tubuh. Ini banyak berlaku itu biasa dalam juga. masyarakat. Yes. Lebam pada tubuh. Saya satu ketika saya forum dengan doktor-doktor pakar seluruh Malaysia di USM. Ada satu audien tanya, dia lebam kat tubuh, dia tanya perspektif perubatan Islam apa, tanya perubatan moden apa. Doktor tu jawab, saya tertarik yang pertama, faktor lebam tubuh ni masa tidur kita terantuk. Yang kedua dia jawab faktor genetik. Okey. Maka jumpalah jawapan faktor genetik saka. Kita bincang tadi. Keturunan genetik, yes. Lagi tanda-tanda orang yang ada saka ini masa jaga ialah rumahnya sentiasa nampak kelibat. Okey. Kat tangga, kat bilik air, kat store. Duduk rumah flat bertingkat-tingkat, bunyi guli kursi atas. Guli-guli. Yes, guli-guli. Apa lagi? Tanda orang yang ada saka ni juga dia suka marah. Benda-benda kecil, marahnya besar-besar. Ini berlaku perceraian dalam suami isteri ni. Kita akan bincang lepas ni. Kalau dia sentiasa lapar? Sentiasa lapar. Yes. Yang orang yang ada saka ni, belum saya terlupa, memang dia makan banyak. Ya ke? Memang sebab saka dia makan, dia pun makan. Yes. Tapi Ustaz tadi kan yang bunyi-bunyi kan, kalau bunyi lesung batu kat atas tu, Yes. Lagi confirm. saka juga ke? Yes. Bukan orang atas tumbuk sambal ke? Sebenarnya rumah dia. Rumah dia. Ya. Rumah tu bermasalah. okey, Apatah lagi okey. bunyi guli, orang tutup pintu. Biasa ni kat Kuala Lumpur benda-benda seumpama itu. Bukan orang yang atas tu ada saka. Rumah kita yang bunyi. Dia atas tak bunyi pun. Dia kata aku tak buat pun. Lagi tanda-tanda orang yang ada saka ni, dia sakit sendi-sendi utama. Bermula daripada pinggang, lutut, tengkok dan sebagainya. Lagi tanda-tanda orang yang ada saka masa jaga juga, anak dia di rumah suka bercakaran sama sendiri. Berbalah, bertumbuk sampai berdarah-darah anak kita. Benda-benda yang kecil, berguraunya, melampau. Ini tanda-tanda kepanasan yang berada dalam rumah tu. Okey, Tuan-tuan dan baik. puan-puan sini ada tak?
rasa yang macam Ustaz cakap tu? Tak ada. Nah, okay, dalam tu saya Ada. nak beri peluang kepada penonton di studio. Sila. Kalau siapa nak tanya soalan pada panel kita hari ni. Okay, angkat tangan. Oh, okey. sebelah dulu. Sebelah Okey, saya sebelah dulu, sila. Okey. Dua tangan. Semangat. Sila. Sekejap okey, cik pegang mic sekejap. Okey. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zainal bin Yunus daripada Kuala Pilah. Sebenarnya saya adalah menantu seorang dukun. Dukun itu Ustaz Kaha nama dia di Kuala Pilah. Jadi dukun ni memang hebat. Pernah pada waktu saya cuti, bila saya cuti daripada bekerja, pernah ikut dia pergi ke rumah-rumah yang pesakit waktu malam. Waktu malam tu, Dekatkan sikit mic tu, Tuan Haji. Makin lama makin ke sana dah. di waktu malam, tengah malam, saya pernah mengikut dia. Itu ubat mentawar katanya orang kata, orang sembilan orang kata, mentawar. Jadi waktu nak pergi tu, saya nampak satu harimau. Saya tanya dia, "Baba, apa ni mas?" Dia diamlah, itu harimau kata dia. Nah. Tapi harimau tu dia tak mengganggu apa. Bila saya sebut tunjuk saja, dia berlari. Ya ke? Kemudian masalah saya sekarang ni, dia telah pun tak tahulah sama ada dia cerah saya turun saya ke atau tidak, saya tak tahu. Tapi orang datang jumpa saya, waktu tu saya tepuk di belakangnya, pop, Bismillahirrahmanirrahim, pop, keluar tai dia muntah keluar, semata je baik. Ya ke? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Tetapi bacaannya ialah salah pada segi agama. Dan saya tahu baru-baru ni saya tanya kepada orang Ustaz, saya Okey, tak apa, teruskan. saya baca mendoakan orang ni baca-bacaan ni. Ustaz dia kata salah ni, berhentikan. Saya kamu berhentikan tu tak mau baik. Tentang pada tu tak mau tak jadi lagi dia buat tu. Okay, saya nak Bila tahu saya buat bacaan. ni tak jadi. Saya nak dengar bacaan tu. Boleh kita kongsi bersama? Bacaan tu tak boleh baca. Tak boleh Kenapa? baca. Tak boleh baca lagi. Jadi soalan sekarang? Soalan sekarang ni, dia Pak Mentua selalu datang waktu malam dengan saya. Okey. Jadi apakah itu masih lagi ada pada diri saya dan saya tak nak lagi benda tu. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Baik, silakan. Berikan tepukan. Silakan Ustaz Datuk Syarhan. Apa yang dialami sebenarnya? Okey, satu pengakuan ya. Saya cukup teruja dengan seorang pakcik yang ikhlas. Ya. Dan beberapa persoalan yang dalam benak pemikiran saya. Yang pertama, dia nampak harimau. Memang itu belaan dia. Orang zaman dulu tak ada transport. Tu mungkin dengan pakcik dia tak naik harimau. Kadang-kadang kalau dia seorang, dia naik harimau macam naik kereta. Jelmaan. Orang Kelantan panggil hala. Orang Kuala Lumpur panggil harimau jadian dan sebagainya. Memang itu belaan. Jadi sekarang ni, kita pernah ambil ilmu tu satu ketika dulu dengan dia dan kita buat orang jadi. Yang menjadi persoalan di sini dalam Islam, al-wasilah la tubihul ghayah. Al-ghayah la tubihul wasilah. Ni kaedah usul fiqh. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ini satu kaedah. Cara kita nak matlamat kita cantik, nak suruh dia sembuh. Tapi cara kita salah. Bacaan tadi tu. Yang duk panggil, hey mambang tu, hey penjaga gunung ini salah. Maka bertepatan dengan Rasulullah sebut, i'ridu alayya ruqakum fa illam takun syirkun fala ba'sun. Satu ketika Aisyah sedang dijampi oleh seorang Tok Bomo. Rasulullah kata, Tok Bomo, kamu baca depan aku, jampi aku nak dengar. Jika tidak ada unsur-unsur syirik, maka persilakan walau bahasa apa sekalipun. Jadi di sini saya khawatiri, takut-takut benda tu ada lagi dalam tubuh pakcik. So pakcik tidak kena menceraikan diri pakcik dengan benda tadi. Satu ayat saya nak bagi untuk pakcik, untuk penonton audiens dalam dewan ini, dan untuk mereka saja yang menonton di luar ini. Tolong ambil ayat ni. Kalau kita ziarah orang sakit ke, orang ada saka, pergi ziarah ke hospital, dia ada dalam wad ke, tolong jangan ada benda lain ikut kita sekali balik. Ini ayat perceraian. Letak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca. Ini satu ilmu yang bermanfaat. Ikut saya baca beramai-ramai.
Penonton di rumah pun boleh baca bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Ya Allah, jagalah aku daripada gangguan syaitan yang terkeji. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku ada saka baka, keluarkan ianya, ya Allah. Aku tak nak niat lagu tu, tuan-tuan. Duk mana ubat ni? Ubat ni bukan duk di hospital, bukan duk di farmasi. Ubat ini ada di rumah kamu dalam Quran, surah As-Saffat ayat 6. As-Saffat ayat 6. As-Saffat selepas surah Yasin, ada satu surah nama dia As-Saffat, tengok ayat 6. Bacalah sentiasa, insya-Allah. Okey, baik Ustaz, dalam masa yang singkat ini saya perlukan seorang sahaja lagi untuk bertanya soalan pada panel. Soalan dan mungkin ada pengakuan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pengakuan tu, saya memang banyak kalilah buat rawatan dan semalam pun baru buat rawatan sebab gangguan terlampau sakit kepala. Okey, saya nak tanya, memang mengalami gangguan tu ke? Gangguan tu memang selalulah. Selalu. Jadi maksudnya pernah mengalami gangguan saka ni? Saya tak pasti saka tidak. Tapi kalau di rumah, kalau saya basuh pinggan ke apa, saya perasan macam ada yang berdiri di belakang saya. Okey, sekarang ni saya nak minta Puan kalau boleh hadir ke depan. Okey, kita nak minta Ustaz Datuk Syarhan mungkin boleh scan sikit. Boleh? Okey, Mes silakan. Mes silakan. Okey, silakan ke kerusi. Ni kita buat secara live ya. Dia baru nak tanya soalan, saya dah suruh ke depan. Okey. Baik, silakan. Jadi mungkin Ustaz Datuk Syarhan mungkin boleh tengok. Tadi kata apa? Ada gangguan waktu nak basuh baju dan sebagainya kan? Jadi minta keizinan untuk Ustaz Datuk Syarhan scan sikit. Okey. Saya pun tak tahu dia ada saka ke tak ada saka. Tapi dengar ke cerita tadi sakit kepala. Saya nak bagi tahu pada ibu-ibu, bapa-bapa di luar sana, sekiranya berlaku masalah ini, kita tahu orang tu ada saka, tak ada saka, cara rawatannya saya nak ajar cara je. Bagaimana nak menutup lubang saka ni, kalau kata kamu generasi yang ketiga, 4 generasi sedang menunggu, beratus tahun lagi, tutup lubang itu. Tutup network itu. Mudah-mudahan. Okey, tangan kanan, tengok semua tangan kanan. Tangan kanan. Okey. Tangan kanan kita ni ada nombor berapa dalam bahasa Arab? 18. Tangan kiri 81. Campur 2 tu jadi berapa? 99 tu apa? Nama Allah. So Rasulullah menyebut tangan kanan itu lebih mulia daripada tangan kiri. So kita guna tangan kanan kita ini, letak atas kepala masing-masing, atas ubun-ubun dia. Atas ubun masing-masing. Situ otak cik. Ubun-ubun ni. Saya baca Fatihah je, saya nak scan. Tengok apa yang berlaku. Kalau berlaku, tak berlaku pun saya tak tahu. Sebab saya tak kenal dia. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa yang kita boleh tengok di sini? Dadanya berdebar. Betul tak, Kak? Tengok tudung bergerak dengan begitu cepat sekali, itu sudah menunjukkan reaksi. Dia tak tunjuk tangan macam harimau lagi. Ini secara scan, secara ringkas. Penonton di dalam audien ini ke, dalam dewan ini ke, di rumah sana, sekiranya anak cucu kita ada saka, kita suspek, tolong ambil ilmu ini, baca Fatihah, niat tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah tempat aku sembah dan aku minta tolong. Minta tolong apa? Buang saka dalam saudara aku ni jika ada. Itu kaedah yang saya ajarkan pada hari ini. Mudah-mudahan. Okey, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah. Jadi soalan ni tak sempat tadi nak tanya. Kita terus bagi praktikal. Okey, baik. Kita akan berehat. Kembali lagi selepas ini dalam Untuk yang tanya tadi, kita ada hadiah. Kita ada sumbangan. Tapi saya tak sempat nak bagi sebab macam ada seram sikit kan.
dengar cerita ustaz semua kan. Okey, hadiah dia, sumbangan dia Secret Lift daripada Secret Lift International untuk Haji. Okey, ada lagi satu. Ini DVD perawatan Islam yang disumbangkan oleh Ustaz Datuk Syarhan kita lah. Okey. Okey. Memang dapat pada orang yang betul DVD tu boleh balik rumah mainkan banyak-banyak kali tak apa Okey, untuk puan ni juga sama dari Secret Lift. Okey, untuk puan dan juga DVD perawatan Islam. Okey. Dari sumbangan Datuk Syarhan Tapi bila saya sebut Datuk Syarhan ni, saya selalu ingat Datuk Syahrukh Khan. Okey, terima kasih Hazidah. Ya, okey, baik Profesor Datuk. Saya nak tahu pula, tadi kita dah cerita, dah praktikal, dah tahu dah saka ni macam mana. Sebenarnya apa kaitan antara gangguan sihir ini dengan kesihatan mental? Kesihatan mental lah. Ialah gangguan sihir adalah sesuatu yang memang wujud. Kadang-kadang di dalam dunia saintifik penuh dengan bukti dan sebagainya, mereka bukan tak percaya, kadang-kadang kurang untuk nak memahami bahawa benda itu wujud dan sebagainya. Jadi ada denial, ada penolakan, penafian dan sebagainya. Pada saya rugi kalau kita menolak benda ini. Sebab itu kita tengok macam kes-kes yang macam Ustaz sebut tadi ni, bermakna yang dah teruk dah. Bermakna last 10%, 20% tu pergi tau. Sedangkan benda ni memang wujud di dalam masyarakat. Macam saya handle banyak kes-kes yang macam ni. Macam isteri saya kaunselor dekat Masjid Besi dekat Mizat Ustaz Mizat di Putrajaya. Ada banyak klien-klien yang datang. Klien macam ni. Datang klien yang macam ni lah. Dia bagi tahu dia ada masalah tu. Dia bermula dengan masalah dia tak boleh nak tumpu kepada keluarga. Masalah dia penat, masalah dia ada gangguan tertentu dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk pasangan ni apa yang boleh dibantu? Apa yang mereka perlu lakukan? Pada saya, apabila ada saja benda-benda macam ni, jangan duduk diam, terus berkongsi. Kalau malu jumpa dengan ustaz dulu dan sebagainya, berkongsilah dengan kawan-kawan yang rapat. Kemudian dalam sistem sekarang ni kita ada banyak, ni orang kata outlet, kita ada banyak ruang-ruang yang boleh kita kongsi. Apabila adanya masalah-masalah, termasuklah saka. Sebab apa? Saka ni satu fenomena, kejadian. Tetapi yang sangat penting adalah impact saka kepada, yang macam ustaz kata tadi lah, kepada diri dia. Macam mana dia boleh memberi impact kepada fizikal dia sendiri, kepada psikologi dia sendiri kan, kepada keadaan diri dia. Dan kita kena faham, setiap manusia dia mesti ada tugas, fungsi dan peranan. Bayangkan apabila dia ada terganggu dek saka ini, dia dia gagal untuk nak berfungsi sebagai seorang ibu yang berkesan. Dia gagal berfungsi sebagai seorang ahli keluarga, menjalankan tugas-tugas yang sepatutnya dijalankan dan sebagainya. Macam klien kita tadi tu kan, dia nak basuh pinggan pun ada gangguan daripada belakang kan. Jadi dia nak basuh pun dia pun tak tahu sama ada bersih ke tak bersih dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni lah adalah elok kalau dia dapat berjumpa. Kalau dia malu lagi nak jumpa dengan ustaz, jumpa dengan rakan-rakan yang lain yang ada sikit ilmu psikologi, kaunseling dan sebagainya. Tetapi kawan-kawan saya pula di dalam psikologi kaunseling, janganlah lama-lama simpan klien yang macam ni. Orang yang macam ni terus kalau bertindak, patut kita bawa rujuk kepada ustaz, kepada pakar-pakar spiritual ni, kita bagi dia orang urus sebab mereka ada ilmu. Okey, jangan simpan lama, sakit-sakit macam lama-lama. Okey, apa yang menarik perhatian saya tentang saka ni ustaz, sebelum kita simpulkan perbincangan ni, macam mana dia proses pemindahan tu dari saka, dari waris ke sini ke waris yang sana? Okey, terima kasih. Sebenarnya saka ni transfer begitu cepat lebih cepat daripada kita transfer duit dengan telefon. Saya tertarik dengan kau kata tadi, duduk basuh pinggan, ada bayangan di belakang. Dan saya ada banyak kes yang tu bukan saja dia nampak bayang, pinggan lepas kenduri bertamu-tamu dalam sinki, pukul 3-4 pagi bunyi orang duduk basuh. La ilaha illallah. Tengok subuh dah siap basuh. Kenapa saka ni nak ambil hati anak cucu, belalah aku. Kenapa tak nak belah aku tolong basuh pinggan dan sebagainya. Benda ni berlaku dalam masyarakat. Tak payah ambil maid. Tak payah ambil maid. Lagi hebat. Tapi itu seram tu. Seram. Nak makan pinggan tu pun takut. Jadi bagaimana saka boleh berpindah? Tolong dengar betul-betul wahai orang Negeri Sembilan, wahai penonton yang berada di luar sana. Saka boleh berpindah sekiranya mana-mana anak cucu ada mengambil apa-apa jampi daripada si mati masa dia hidup. Yes. Macam pakcik kita tadi mengaku, dia ada ambil jampi tu, dia berubah orang jadi. Dan Alhamdulillah dia tinggal dah pun, sebab dia makin tua nak mati dah. Kerana orang nak mati, orang yang ada saka ni efeknya cukup besar. Orang tua-tua dulu kata sampai kena buka atap, lidah berjelai sampai ke pusat, susahnya nak mati.
Ingat, ada ambil apa-apa jampi daripada si mati. Ingat, tu saka boleh berpindah. Yang kedua, saka boleh berpindah sekiranya mana-mana anak cucu ada menyimpan mana-mana barang peninggalan si mati. Kalau perempuan, rantai, gelang, subang, laki kerih, lembing, tombok, buku lima dan sebagainya. Yang tak ada saka simpanlah. Kita bincang ni hak ada saka. Barang-barang untuk bomo dulu, beg hak dia bawa masa dia berubah dulu, dia mati, kita pula bawa beg tu. Ada macam-macam dalam tu. Yang ketiga, saka boleh berpindah sekiranya mana-mana anak cucu yang mana hidup bersama si mati masa dia hidup dulu. Faham? Kita adik-beradik ramai. Orang dulu-dulu tengok anak ayah kita nak ramai, minta dengan mak kita, aku nak bela seorang ni, bela sehingga berjaya, jadi cikgu ke dia, jadi bomba ke dia, saka tu akan follow orang yang dia bela masa kecil itu. Jadi apa pun perbincangan kita makin tak ada masa ni. Saya banyak benda saya nak bagi tahu, poin-poin. Ya, kesimpulan. Sekiranya kita ada saka, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu benda yang cukup bahaya dalam masyarakat kita. Orang pergi berubat dengan saya, kadang-kadang saya tak bagi tahu pun saka. Saya tak bagi tahu, tuan-tuan. Saya takut dia membenci tok nenek dia. Ini efek. Apabila kita bagi tahu saka, sepatutnya dia pergi kubur sedekah Fatihah. Tapi apabila kita tahu tok kamu ada saka, dia pergi kubur, dia kencing atas kubur. Dia kata, celaka tok aku, mu belah habis anak cucu aku sakit. Lepas tu saya tak bagi tahu. Yang kedua, kesimpulan yang saya nak buat di sini pada hari ini, sebelum kita menuduh saka ke apa ke yang kita sakit itu, pergilah rujuk hospital dulu. Jangan cepat menuduh gangguan. Kerana jin ni cukup suka orang yang taksub dengan dia. Yang ketiga, kepada mereka yang ada saka, macam Prof saya cukup setuju, dia kata tadi, jangan pendam, jangan simpan penyakit itu, kerana dia akan melibat kepada kemurungan, dia akan merebak kepada skizofrenia. Yang dengar suara. Lagi, nasihat saya juga untuk tuan-tuan dan puan-puan, kepada cucu-cucu kita yang ada saka di luar sana itu, kita sendiri pun yang ada saka, saya nak bagi satu ubat pada hari ini. Saya nak bagi satu ayat yang berada dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Kata ulama, siapa baca ayat ni, keluarga dia menamatkan perjanjian saka yang 7 keturunan itu, dan saka tu akan muntah. Sebagaimana Nabi Yunus, ikan Nun memuntahkan Nabi Yunus. Kita baca ramai-ramai ayat itu sebagai penutup. Boleh? Boleh. Okey, letak tangan kanan ke dada kiri. Penonton pun anak murid saya juga di luar sana, sila letak, ikut saya baca ayat yang tuan-tuan baca hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Al-Anbiya 87. Dalam ayat ini ada 3 unsur. Yang pertama unsur tauhid, la ilaha illa anta. Yang kedua unsur tahmid, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ketiga unsur istighfar. Maka ketiga-tiga inilah ubat untuk saka. Selamat mengamalkannya. Mudah-mudahan anda bebas daripada saka. Anak cucu anda sihat walafiat, membesar tanpa gangguan misteri. Dan pesanan saya kepada penonton semua, satu pesanan saya, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Berikan tepukan Ustaz Datuk Syarhan dan Profesor Datuk kita pada hari ini. InsyaAllah, terima kasih. Semoga kita dan juga ahli keluarga kita dilindungi Allah SWT. Amin. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada panel kita keduanya dan juga penonton kita hari ini yang sangat sporting daripada kumpulan Yasin Kampung Pelangai Kuala Pilah Negeri Sembilan. Terima kasih orang Kuala Pilah dan juga terima kasih kepada penaja perabot kita Pat Adam Factory dan juga Catering Suri Catering and Event Services. Terima kasih. Dan juga penaja utama kita daripada Aqua Selahkan Kecantikan Semula Jadi Anda. Saya minta maaf atas segalanya. Saya Azidah Muhammad bersama 1H. Kita jumpa esok dalam P-Pop. Assalamualaikum.